Yang ketujuh, golongan yang Allah tak sudi pandang kepada dia, orang yang memberi bai'ah kepada seorang pemimpin kerana mengharap kebendaan. Memberi bai'ah ni bahasa kitab. Bahasa sekarang, pengundi. Marah pengundi. Pengundi yang memberi undi kerana mengharapkan kebendaan. Hadis daripada Abu Hurairah. Dan ulama juga memberi amaran. Ada pula golongan yang nanti tak akan dapat memandang wajah Allah. Ini kita khawatirlah masuk dalam golongan ini. Apakah golongan-golongannya? Ini saya ringkas-ringkaskan saja ya untuk kita elakkan diri. Pertama, orang yang menjual janji setianya dengan Allah dengan harga yang tidak seberapa demi nak mendapat habuan duniawi. Contohnya orang yang sanggup bersumpah palsu misalnya. Dia jual nama Allah, petik nama Allah sebab nak kejar duniawi. Baik itu dalam Quran Allah Ta'ala menyebut, Innal ladhina yashtarawna bi'ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Sesungguhnya orang yang mengutamakan untung dunia yang sedikit dengan menolak janji Allah dan mereka mencabuli sumpah mereka, mereka tidak akan dapat bahagian yang baik di akhirat. Wala yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Allah tidak akan bercakap dengan mereka dan tak sudi memandang mereka. Wala yuzakkihim walahum azabun alim. Dan mereka mendapat azab yang tidak terperi sakitnya. Surah Ali Imran ayat 77. Maka apa saja sumpah yang kita sebut atas nama Allah, jangan cabuli sumpah itu. Ni ingat kalau para pemimpin, kau ada yang menonton, tuan-tuan angkat sumpah dalam parlimen, dalam sidang DUN, petik nama Allah. Wallahi lah, watallahi lah, wabillahi lah, pegang Quran macam-macam. Itu bukan harga murah, sebut nama Allah itu. Termasuklah kita jadi ahli majlis bandaraya ke, sumpah pegang jawatan ke, simpan rahsia ke, sekali kau petik nama Allah, itu perjanjian dengan Allah. Kalau tipu, Tuhan tak sudi pandang muka kita. Meniaga pun sama. Jangan petik nama Allah. InsyaAllah okey lagi. Wallahi. Oh ini memang kalau makan ni wallahi sihat lalu hilang kecil manis. Jangan petik nama dia. Jangan petik nama dia. Benda yang sumpah yang kita tak berani. Orang ada iman tak berani petik nama Allah suka-suka hati. Jangan. Itu yang pertama. Yang kedua, golongan yang tidak dipandang oleh Allah dan tak dapat memandang Allah adalah para pemerintah yang menjauhkan diri daripada memahami suka duka rakyat. Yang tidak peduli kepada penderitaan rakyat, tidak kesian kepada orang miskin dan tidak menyelami keperitan hidup yang dihadapi oleh orang-orang di bawah. Berdasarkan satu riwayat, Abu Maryam Al-Azadi radhiyallahu anhu, dia bercerita, dia mendengar Nabi pernah bersabda, Man wallahu Allahu syai'an min umuril muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim ihtajaballahu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang telah diserahkan oleh Allah kepadanya suatu kekuasaan untuk menguruskan pemerintahan manusia ataupun orang Islam, kemudian orang itu menutup dirinya, dia tidak memperhatikan, tidak menunaikan hajat, kepentingan ataupun kesusahan orang yang di bawahnya, maka Allah juga akan menutup dirinya. Allah tidak memperhatikannya, tidak menunaikan hajatnya, kepentingan dan kesusahan orang itu pada hari kiamat. Ini hadis riwayat Abu Daud dan juga Tirmizi. Maka kalau kita dah jadi pemimpin, kita mesti tunaikan amanah.
Termasuklah kita yang memimpin masjid misalnya. Jangan sampai anak Korea kita ada yang miskin, ada yang susah. Sedangkan kita memiliki jumlah kewangan yang cukup untuk beri makan misalnya. Ataupun dapur infak, ataupun gobok rezeki. Apa saja ikhtiar kita, jangan kita nanti dipertanggungjawabkan. Nanti sampai peringkat Allah tak sudi pun memandang kita. Itu yang kedua. Golongan yang ketiga, yang ni saya rangkumkanlah sekali sebab hadisnya satu. Golongan ketiga, keempat, kelima. Siapakah mereka? Pertama, golongan ketiga, orang tua yang berzina. Kalau muda berzina, munasabah lah. Tua berzina, ini luar pada jangkauan akal kita. Yang kedua, pemerintah yang suka berbohong atau suka berdusta. Yang ketiga, orang miskin tapi sombong. Tiga-tiga ni Tuhan tak sudi pandang. Riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim. Ada tiga golongan Allah tak sudi pandang pun mereka dan Allah tidak akan membersihkan mereka pada hari kiamat. Bersihkan dosa mereka, noda mereka, Allah tak sudi bersihkan. Qala Abu Muayyah wala yanzuru ilaihim. Dan dalam riwayat yang lain ditambah, Allah tidak sudi pun memandang mereka. Walahum azabun alim. Dan mereka disediakan azab yang pedih. Siapakah mereka? Syaikhun zanin. Orang tua tapi masih berzina. Wa malikun kazzabun. Pemimpin atau kerajaan yang berbohong kepada rakyatnya. Wa ailun mustakbirun. Orang fakir miskin tapi takbur. Kalau orang kaya sombong, munasabah. Tapi kalau miskin sombong, something wrong. Dalam miskin sombong pula tu. Orang Melayu panggil bodoh sombong. Dalam bodoh sombong pula lagi. Ni hadis riwayat Imam Muslim. Tu yang ketiga, empat, lima. Yang keenam, orang yang Allah tak sudi pandang di hari kiamat, di surga nanti. Orang yang tak sudi menolong orang walaupun dengan seteguk air. Dia memang tak nak tolong orang. Kata Abi Hurairah, wa rajulun mana'a fadlal ma'i yaqulullah al-yaum amna'uka fadli kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadaka. Orang yang enggan memberi air minum kepada orang yang sedang dahaga, maka Allah akan berkata pada dia, pada hari ini aku akan halang engkau dari mendapat lebihan kurniaanku sebagaimana engkau menghalang orang daripada mendapat kurniaan yang bukan tangan kamu pun yang menciptakan air itu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi kita kalau ada kelebihan rezeki, orang minta tolong, tolonglah. Tolonglah. Macam sekarang ni kan ada orang nak buat menu rahmah dan bagai-bagai lagi. Tuan-tuan yang berniaga, buatlah kalau nak buat. Tapi kalau tak nak buat, jangan halang orang nak buat. Dan yang buat jangan pula sombong dan begitulah seterusnya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, golongan yang Allah tak sudi pandang kepada dia, orang yang memberi bai'ah kepada seorang pemimpin kerana mengharap kebendaan. Memberi bai'ah ni bahasa kitab. Bahasa sekarang, pengundi. Marah pengundi. Pengundi yang memberi undi kerana mengharapkan kebendaan. Hadis daripada Abu Hurairah, salasatun la yukallimuhullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Tiga orang yang Allah tak akan bercakap dengan mereka pada hari kiamat dan Allah tak bersihkan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Rajulun ala fadli ma'in bil falati yamna'uhum ibnis sabil. Pertama, orang yang mempunyai bekalan air yang banyak di satu kawasan padang pasir tetapi dia enggan memberi ibnus sabil. Orang musafir yang kehabisan bekalan minuman. Dia memang tak bagi. Orang mengambil air daripada tempat dia. Yang kedua, warajulun baya'ar rajulan bisil'atin ba'dal asri fahalafa lahu billah la akhadhaha bikaza wa kaza fasaddaqahu wa huwa ala ghairi dhalika. Kedua, orang yang menawar untuk membeli barangan selepas asar
Mereka bersumpah atas nama Allah bahawa dia akan membeli atau mengambil barang itu dengan harga tertentu. Janjinya itu dipercayai oleh penjual, padahal sebenarnya dia langsung tak berminat pun untuk membeli. Dia memberi harapan palsu kepada peniaga itu. Orang tu berialah menunggu. Lepas tu, ayalah. Dia dah berjanji nak main golf, ambil semua. Tak boleh, ada customer datang lepas tu. Tunggulah sampai maghrib, tak datang. Rupanya menipu. Yang menipu yang macam ni, Tuhan tak pandang muka dia. Cakap je lah tak nak beli. Minta maaf, saya tak mampu nak beli ke, saya tak minat ke, duit tak ada ke. Tak apa-apa, lepas asal kan saya datang. Simpan dulu ya, jangan bagi orang ni, jangan bagi orang. Kalau lepas asal saya datang. Rupa menipu. Esok tak dapat menengok wajah Tuhan. Tuan-tuan di kedai tulis besar-besar hadis ni. Takkan di kedai, biar takut sikit nak menipu kita. Ya. Manusia ni kalau tak dididik, tak beri nasihat, melampau-lampau orang buat dosa ya. Menipu orang. Yang ketiga ni pengundi ni. Wa rajulun baya'a imaman la yubayyi'u illa lid-dunya fa in a'tahu minha wafa wa in lam yu'tihi minha lam yafi. Ketiga, orang yang mengundi atau memilih melantik pemimpin kerana semata-mata nak mengharapkan kebendaan dunia. Kalau orang yang dipilihnya itu memberikan janji habuan, maka barulah dia menunaikan kewajipannya. Kalau dia tidak itu, dia akan engkar atau enggan untuk memilihnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ni pusat-pusat mengundi pun elok besar tulis hadis ni. Letakkan besar-besar di tong mengundi tu. Nak memberitahu awak kalau mengundi kerana ini, ni kan sensitif pula ya. Tapi sebenarnya salah. Ni hadis riwayat Bukhari Muslim. Masyarakat perlu dididik. Engkau jangan ni semua esok tak dapat menengok muka Allah. Bagi dia orang RM50, bagi kain batik ni. Ni contoh. Ni di Venezuela, bukan di tempat kita. Itu yang ketujuh. Yang ke-8 saya gabungkan hadisnya. 8, 9, 10. Iaitu nombor 8, orang dahaka mak ayah. Allah tak tengok muka dia. Yang ke-9, wanita yang belagak seperti lelaki. Ada istilah macam-macam lah, tomboy lah apa orang panggil. Yang ke-10, orang lelaki yang dayus, suami dayuh. Tak boleh melihat Allah. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, salasatun la yanzurullah azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah. Al-aqu liwalidayh wal mar'atu mutarajjilatu wad dayus. Ada 3 golongan Allah tak sudi pun pandang muka mereka, mereka pun tak akan dapat melihat muka Allah. Pertama, penderhaka ibu bapa. Yang kedua, wanita yang meniru orang lelaki-lelaki. Yang ketiga, suami yang dayus. Suami yang membiarkan saja isterinya buatlah suka-suka hati. Ini pun kita tak elaborate banyak lah, sekarang sensitif ya. Hadis riwayat Ahmad dan juga An-Nasai. Yang ke-11, orang yang tak dipandang oleh Allah adalah pengamal budaya kaum Lut. Kaum Nabi Lut. Hadis daripada Abdullah bin Abbas, la yanzurullah ila rajulin atta rajulan aw imra'atan fid duburi. Allah tidak akan memandang orang yang dulunya atau dia hidupnya suka mendatangi lelaki. Ini kita guna ayat berlapis lah, ayat mendatangi lelaki. Sebab ramai budak-budak tak sesuai pula nak sebut. Mendatangi lelaki atau mendatangi isterinya fid duburi, dari arah duburnya, dari arah belakang. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Budak-budak tak faham jangan tanya lebih-lebih ya. Orang tua dia faham. Dia mendatangi dari arah belakang. Ini bukan datang bertandang ziarah hari raya tak. Dia tak payahlah budak-budak ramai ni, saya tak boleh elaborate sangat. Kadang dia praktikal letih kita. Yang ke-12, golongan yang tak dapat memandang Allah adalah pengamal seks secara abnormal. Seks secara luar daripada tak tahu benda pesen. Kata Abu Hurairah, la'anallahu sab'atan min khalqihi min fawqi sab'i samawatihi wa raddada la'nata ala wahidin minhum salasa wa la'ana kulla wahidin minhum la'natan takfihi. Allah laknat 7 golongan dari makhluknya dari atas 7 langitnya. Dan Allah mengulangi laknatnya bagi salah satu di antara mereka sampai 3 kali. Sedangkan yang lain dilaknat sekali saja. Antaranya kata Nabi, mal'unun man ata syai'an minal bahaim. Terlaknatlah orang yang menyetubuhi binatang.
Itu 3 kali Tuhan laknat. Hak geng lain tu, hak LGBT, contoh kan marah pula geng LGBT kan. Itu laknat sekali je. Yang menyetubuhi binatang 3 kali Tuhan laknat. Ni hadis Tabrani. Kan ada pula NGO menyokong hubungan dengan haiwan pula. Susahlah kita nak berceramah. Semua ada penyokong belaka, tak boleh nak nasihat. Itu yang ke-12. Ni banyak tuan-tuan, ada 600. Nak dengar satu-satu? Tak. Kita rengkas-rengkas lah tengok tuan-tuan pun lapar belaka lah. Yang ke-13, 14, 15. Kita gabungkan satu hadis saja. 13 Al-Mannan. Mannan ni orang yang memberi atau menolong orang tapi mengungkit. Dia menolong orang ngungkit. Dia tolong buat masjid, dia ngungkit. Tak habis-habis ngungkit. Yang ke-14, orang suka menunjuk kekayaan dengan memakai pakaian yang menyebabkan dia berjalan dengan angkuh. Kalau dulu orang sombong ni kainnya panjang. Dia nak tunjuk dia kaya, ada inang pula dah. Ada pembantu lah. Sebut inang kan faham pula. Ada pembantu pegang kain dia daripada belakang. Dia nak tunjukkan dia, kita nak buat baju Melayu, beli kain. Di Jekyll pun mikir berapa meter. Dia sebab kaya, dia beli kain sepanjang-panjang kain. Sebab menunjuk dia banyak duit. Dan kain dia pula seret. Jadi dia tak nak kotor, ada pula dia punya pembantu dia yang mengangkat kain ramai-ramai. Macam style wedding sekarang. Itu style pada dulu lah tu. Dia nak tunjukkan, ini orang kaya, sedang berjalan, duit banyak, kain panjang. Kita kan ukur meter nak buat baju, dia tak bayar. Dia beli satu roll betul buat baju tu. Yang ke-15, penjual yang melariskan barangan dengan cara berbohong. Itu satu hadis. Kata Abu Zar, salah satun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim. 3 golongan Allah tak sudi pandang mereka dan takkan cakap dengan mereka. Walahum azabun alim, dan mereka dapat azab yang pedih. Faqara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa mirar, dan Nabi telah mengulang frasa ini 3 kali. Qala Abu Zar, khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah? Qala al-musbilu wal mannan wal munafiqun sil'atahu bil halfil kadhib. Maka Nabi menyebut golongan itu direngkaskan adalah mereka yang suka mengungkit ketika menolong orang, orang yang melariskan barangannya dengan sumpah palsu, dan orang yang melabuhkan pakaiannya untuk menunjukkan kaya. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-16, ini isteri-isteri kena ambil perhatian. Allah tak sudi pandang kepada golongan ke-16, isteri yang tidak reti berterima kasih pada suami. Kata Abdullah bin Umar, la yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak sudi memandang muka wanita yang tidak berterima kasih kepada pemberian suaminya, padahal dia sendiri tidak boleh tidak memerlukan kepada suaminya itu. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi terima kasih je lah pada dia, bukan suruh balas benda-benda pelik-pelik. Appreciate saja. Jangan keluar daripada mulut, saya kahwin dengan awak apa saya dapat. Jangan cakap begitu. Yang lemak kat perut ni datang dari mana? Awak kahwin dengan saya dulu, kering je badan. Ni gemuk-gemuk ni mana datang? Tidak beras saya beli. Contoh lah. Contoh. Gemuk ni mana datang? Jadi terima kasih lah sikit saya menggemukkan awak. Itu contoh sajalah ya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Sebenarnya banyak nak diterangkan, tapi saya kira sekadar itulah apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada Isra wal Mi'raj, itu Nabi melihat Allah. Dan sudah pasti bagi kita umatnya pun diberi peluang untuk melihat Allah. Tapi bukan di dunia, di surga nanti. Namun malang ada pula golongan yang tak dapat pula melihat Allah, maka moga-moga kita tak termasuk dalam golongan itu.